Tuan Petua, saya sebenarnya ada menyediakan 15 muka surat tapi dapat 5 minit saja. Tapi memandangkan kepada perkembangan terbaru, saya rasa ada keperluan yang amat penting sekali untuk kerajaan, terutamanya Perdana Menteri sendiri menerangkan, memberi satu penjelasan yang jujur terhadap isu ordinan darurat yang dikatakan telah di-revoke pada 21 Julai yang lalu. Sebab benda ini dilakukan seakan-akan macam main-main. Kalaulah pengumuman Perdana Menteri masuk hospital kerana cirit-berit pun boleh diumumkan melalui kenyataan media, takkan benda yang sepenting ini, revocation of the ordinance of emergency, tidak boleh diumumkan kepada rakyat. Jadi saya harap kerajaan berikan perhatian yang serius terhadap benda ini. Perdana Menteri sendiri nanti akan jawab kepada kita. Keduanya, tentang vaksinisasi. Saya rasa mungkin kalau secara jujurnya, inilah satu-satunya benda yang kita kata nampak sedikit hasil. Tahniah kepada menteri yang bertanggungjawab. Tetapi masih lagi ramai rakyat di luar sana, terutamanya di kawasan saya, Bukit Mertajam, di Pulau Pinang, dan saya percaya di negeri-negeri lain, masih belum mendapat vaksin walaupun dos pertama. Kerajaan baru-baru ini mengumumkan bahawa mulai bulan Ogos, vaksin dah boleh jual oleh penjual swasta. Ini semestinya bermakna bekalan vaksin sudah cukup. Kalau bekalan vaksin tak cukup, takkan kerajaan benarkan pihak swasta untuk jual. Kalau vaksin sudah cukup, saya sarankan, saya gesa supaya kerajaan, kalau boleh minggu ini juga, berikan sekurang-kurangnya tarikh appointment, tarikh temu janji vaksin kepada semua rakyat Malaysia yang dah daftar. Saya tak kata nak cucuk semua minggu ini, tapi sekurang-kurangnya bagi tarikh temu janji vaksin kepada mereka. Kalau tak bagi tarikh temu janji vaksin, rakyat tertunggu-tunggu dalam keresahan, dan dalam keresahan ini, kalau kerajaan benarkan vaksin dijual, maka adakah kerajaan membuka peluang kepada penjual vaksin swasta mengauk keuntungan daripada keresahan rakyat yang belum dapat maklumat vaksin. Jadi saya harap dalam minggu ini dah buat operation search capacity, maka search capacity bagi tarikh vaksinasi yang munasabah. Saya tekankan sini, bagi tarikh vaksinasi yang munasabah kepada semua rakyat yang telah daftar dan belum dapat tarikh vaksin lagi. Keduanya isu saya nak... Boleh saya silakan. Terima kasih, Tuan Speaker. Saya tertarik dengan apa yang disebut oleh Bukit Mertajam berkenaan dengan artikel 150 tadi. Ada beberapa soalan saya nak ajukan kepada Yang Berhormat. Kalau boleh jawab, kalau tidak boleh mungkin Perdana Menteri bila gulung boleh menjawab. Pertama, Tuan Speaker, berkenaan dengan isu 1503. Tuan Speaker, kita dengar daripada Menteri Undang-Undang tadi bahawa apa yang berlaku adalah keputusan untuk batalkan ordinan darurat pada 21 hari bulan yang lalu. Tapi tidak ada keputusan untuk membatalkan proklamasi. Maka proklamasi itu masih berkuat kuasa sehingga hari ini dan akan berkuat kuasa sehingga 1 hari bulan 8 iaitu minggu depan. Jadi dalam keadaan tersebut, bila proklamasi masih berkuat kuasa, soal yang berbangkit adalah siapakah yang mempunyai kuasa untuk revoke ataupun membatalkan ordinan-ordinan yang telah pun digubal itu. Itu soal undang-undang yang cukup penting untuk kita semua, dan saya harap bahawa ianya boleh dijawab oleh Yang Berhormat, kalau tidak oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kemudian. Keduanya, Tuan Ketua, bila kita lihat kepada perkataan-perkataan yang digunakan khususnya dalam 1503 dan 1507 adalah cukup jelas bahawa soal berkenaan dengan keberkuatkuasaan undang-undang melalui ordinan ini perlu dijawab, kerana ramai di luar di sana ingin tahu adakah mereka masih terikat dengan ordinan-ordinan ini, khususnya di mana kita ada keadaan di mana proklamasi masih wujud, tidak ada sebarang kenyataan yang dibuat bahawa ianya telah pun ditarik balik secara sempurna, dan sama ada ataupun tidak hukuman yang dikenakan patut dibayar. Dan akhirnya, Tuan Speaker, soalan berkaitan dengan perkara yang sama, sekiranya benar bahawa pada 21 hari bulan ini ordinan-ordinan tersebut telah pun dibatalkan, tidakkah perlu perkara itu juga ditable ataupun keperluannya table laid in the House of Parliament? Bukankah itu juga harusnya diletakkan di hadapan kita di Dewan yang Mulia ini supaya kita dapat tahu sebenarnya apakah ordinan itu bila dibatalkan dan apakah kesan
terhadap pembatalan itu. Ini sangat penting untuk masyarakat di luar sana. Saya harap soalan ini dapat dijawabkan. Terima kasih. Terima kasih Puchong. Saya minta Tuan Speaker masukkan dalam ucapan saya tapi jangan kira dalam pengiraan masa saya. Pandai. Saya juga nak Satu minit, satu soalan singkat. Masa dah habis. Soalan singkat. Kita nak menghormati perjalanan urusan Dewan. Terima kasih. Tentang isu industri sukan, saya rasa tidak ada siapa-siapa pun menteri ataupun Perdana Menteri yang telah membangkitkan kesusahan, keresahan industri sukan. Saya minta, saya dah bagi kenyataan media tentang perlunya ada 100 juta ringgit untuk membantu industri sukan, dan kemudian saya juga nak menyutun tentang 300,000 peruntukan parlimen yang telah diterima. Sebenarnya itu kalau nak kata terima kasih pun, sebenarnya ahli parlimen, tak kira lah kerajaan ataupun pembangkang, sebenarnya layak untuk menerima peruntukan parlimen kita. Malah sebenarnya bukan 300,000, 4 juta ringgit saya difahamkan diterima oleh ahli parlimen kerajaan. Jadi saya minta supaya kerajaan berikan keseluruhan jumlah peruntukan parlimen kepada kita dan jangan hakkan hanya kepada bantuan makanan. Sebab kalau Perdana Menteri dan menteri-menteri turun padang, mereka akan sedar bahawa keperluan semasa berbeza-beza. Rakyat hari ini bukan saja lapar, ada yang telah terputus gaji, tak dapat bayar sewa, bayar bil elektrik, bil api, bil air. Malah ada yang sakit, tak dapat bayar untuk pergi jumpa doktor. Jadi saya harap berikan peruntukan penuh kepada semua ahli parlimen dan beri kelonggaran untuk ahli parlimen menentukan berdasarkan garis panduan yang diberikan, menentukan bentuk-bentuk sumbangan yang boleh diberikan kepada rakyat di bawah sana. Laptop tadi, saya sebenarnya ada tadi, Arau kata apa yang telah dilakukan oleh ahli parlimen pembangkang. Sebelum 300,000 diberikan kepada saya Bukit Mentajam, saya percaya ramai rakan-rakan saya di sini telah pun memberikan pelbagai bantuan. Saya telah bagi set bantuan makanan sebelum 300,000 itu, malah saya juga telah memberikan 600 buah peranti, laptop, tablet kepada anak-anak Bukit Mentajam. Sebab kita dah tak boleh tunggu lagi laptop yang dijanjikan oleh kerajaan. 150,000 laptop itu bila akan sampai? Saya mohon Perdana Menteri jawab nanti kepada kita. Dan rumuskan mungkin Mentajam. Sila. Rumuskan. Okey. Dan akhir sekali, saya nak sentuh sikit tentang moratorium. Sebenarnya 15 muka surat bukan senang nak jawab, nak bentangkan dalam masa 5 minit. Moratorium yang telah diberikan hari itu, sebenarnya moratorium pemulih itu, dia jauh berbeza dengan apa yang dikehendaki oleh rakyat. Satu, dia bukan moratorium automatik. Sebab kena pergi pohon dan juga terpaksa menunggu kebenaran dan kelulusan bank. Keduanya, dia bukan tanpa syarat. Syarat yang paling orang kata menyusahkan ialah moratorium ini mustahil dimanfaatkan oleh rakyat yang sebenarnya paling memerlukan, iaitu peminjam yang mempunyai tunggakan bulan-bulan yang lepas. Mereka ini dahlah tak mampu bayar, tapi oleh kerana ada tunggakan, maka mereka tak dapat memohon moratorium. Jadi moratorium tidak bersyarat, tidak dilaksanakan. Moratorium tanpa faedah tidak dilaksanakan. Jadi saya mohon supaya Perdana Menteri laksanakan janji, tuntutan rakyat, tuntutan ahli parlimen di sini. Saya percaya bukan saja di sebelah pembangkang tetapi juga di sebelah kerajaan, supaya berikan moratorium automatik tanpa syarat dan tanpa faedah untuk memudahkan, melonggarkan sikit kehidupan rakyat yang begitu sempit. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Mentajam.